Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia lagi diberkati pada hari Jumaat yang diberi gelaran penghulu segala hari. Kita bersama-sama dalam kuliah duha pada pagi ini. Kita syukur lagi pada Allah kerana Allah memilih kita untuk hadir ke kuliah ilmu, kerana di antara amalan-amalan yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berada di syurga Allah. Di antara syurga Allah yang berada di dunia ni ialah kelas-kelas pengajian atau majlis-majlis ilmu. Maka kita syukur kerana dipilih Allah untuk hadir, untuk duduk, untuk mendengar, kerana Allah menjanjikan pada kita apabila kita berada dalam majlis ilmu, kata Allah, sab'una mi'ata alfan yastaghfirullah. Ada sab'una malaikat 70,000 alf beristighfar untuk kita. Jadi kita hari ini walaupun kita lepas mayang syukur hanya sekali mengucap tasbih 33 kali, istighfar 3 kali, tapi kalau kita hadir majlis ilmu ni, Allah bagi pada kita peluang untuk dapat istighfar malaikat ni 7,000 kali, 70,000 kali. Syukur pada Allah kerana Allah pilih kita. Jadi tuan-tuan dan puan, tanda syukur kita lagi pada Allah, kita nak baca Fatihah untuk kita hadiahkan kepada ibu ayah kita, ibu ayah mertua kita, anak-anak kita, agar dapat menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andainya ibu kita, ayah kita masih hidup, mohon Allah rahmati kehidupan mereka, dan andainya ibu ayah kita telah mendahului kita, telah meninggal kita, mohon maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Jabbar. Mudah-mudahan pagi yang berkat ini menjadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita, suami isteri dalam ridha Allah, dalam berkat Allah, mencari rezeki yang berkat, mencari ilmu yang diberkati, mencari tempat-tempat kita berkawan-kawan yang diberkati, insya-Allah, mudah-mudahan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا توبة نصوحا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي زدني ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا. Alhamdulillah, asyukurillah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita bersyukur pada Allah, kita dapat datang ke kelas mengaji, sihat kita, hati kita sihat, jiwa kita sihat, roh kita sihat, jasad kita sihat. Mudah-mudahan dengan kesihatan yang baik itu kita dapat menunjukkan tanda syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa juga kepada kawan-kawan kita. Nah, dah tahun ni dah masuk tahun baru. Bulan ni dah masuk bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan kawan-kawan kita juga mencari jalan yang benar, berada di jalan yang diredai oleh Allah. Maka kita doa kepada kawan kita, wahai temanku, andai ku terasa bangga, ingatkan aku siapa penciptaku. Andai aku terleka, ingatkan aku bahawa Dia memerhatiku setiap saat. Di saat aku jatuh cinta, ingatkan aku di mana cinta Allah yang ku cari. Andai aku bersedih, ingatkan aku bahawa Allah bersama orang-orang yang sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, khususnya orang perempuan, wahai kaum wanita, bersedekahlah dan banyakkanlah beristighfar, kerana sesungguhnya aku mengetahui bahawa kamu golongan yang banyak sekali di antara ahli neraka. Maka kita, kalau kita jadi sahabat yang baik kepada kawan kita, apabila dipandang wajah seorang sahabat yang baik ini, membawa kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar kata-kata sahabat yang baik ni, tuan-tuan dan puan-puan, menambahkan ilmu kita. Terlihat, kita melihat gerak-geri sahabat kita ni mengingatkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkawanlah dengan orang-orang yang boleh membawa kita kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah sahabat yang baik, teman yang baik, yang sentiasa mendoakan teman-temannya untuk jadi orang yang baik-baik. Kalau dia seorang yang
diri dia rasa tak berapa kuat, tak berapa baik, carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pandang muka teman sahabat kita teringat kepada kematian. Bila kita mendengar nasihat, tunjuk ajar sahabat kita, mengingatkan kita kepada azab Allah. Jadi itulah teman yang kita cari sepanjang kehidupan kita. Kerana apa perempuan? Kerana kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni saling perlu memerlukan, saling membantu, saling mengharapkan nasihat menasihati. Maka ambillah nasihat yang baik. Malah Rasulullah SAW pun menegaskan kepada kita, wahai kaum wanita, kata Rasulullah, banyaklah bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan perempuan bukan nanti RM2, tetapi bersedekah ni kita datang ke kuliah-kuliah ilmu ni bersedekah namanya. Kita ajak kawan kita datang bersedekah, mengajak orang datang, ajak orang buat baik, bersedekah. Kita senyum juga bersedekah. Kita datang di sini tanya khabar kawan-kawan kita juga bersedekah. Itu nilai sedekah. Nah, dan kita juga kata Rasulullah beristighfar banyak-banyak. Salah satu tanda beristighfar kepada Allah datang ke kuliah-kuliah ilmu. Tanda istighfar lah tu dari segi perbuatan kita. Maka kita rasa kitalah orang yang dapat memanfaatkan waktu, masa, rezeki yang Allah bagi kepada kita dalam kehidupan kita, kerana kehidupan yang kekal abadi itu ialah di sisi Allah Rabbul Izzati. Maka carilah seberapa banyak bekalan di dunia ini untuk kekal di akhirat. Kerana hidup di dunia ini adalah bersifat sementara, tempat mencari bekalan, tempat mencari pelaburan, tempat kita nak bawa bekal dunia. Di akhirat adalah kekal abadi dengan bekalan-bekalan yang kita sediakan. Oleh itu orang yang cerdik, sahabat yang cerdik, ibu yang cerdik, isteri yang cerdik, dia sentiasa mencari, melaksanakan, menjalankan tugas-tugas kerja-kerja dia yang hidup di dunia sementara ni, dan dia berfikir dengan kerja yang dia buat ni macam mana dia boleh hidup di akhirat, bagukah, hebatkah, azabkah, sejahterakah di akhirat. Itu orang cerdik, dia sentiasa berfikir tentang bagaimana nak hidup selepas dia mati. Tuan-tuan dan puan, maka kita syukur pada Allah pada pagi ini kita diberi oleh Allah hidayah untuk sambung kelas pengajian kita dengan satu tajuk yang amat menarik, iaitu tuan-tuan dan puan, hak kedua ibu bapa kita. Kita dalam masa yang sama kita jadi mak, dalam masa yang sama kita jadi mertua, dalam masa yang sama kita jadi mak saudara, dalam masa yang sama kita juga anak kepada kedua ibu bapa kita, dalam masa yang sama kita juga seorang isteri, dalam masa yang sama kita juga seorang ibu, dalam masa yang sama kita juga seorang tok atau nenek. Maka ilmu inilah yang boleh mengangkat darjat kita walau apapun status jawatan kita. Nah, jadi kita syukur pada Allah. Dan kita akan sambung lagi tajuk kita pada pagi ini dengan tajuk hak-hak terhadap kedua ibu bapa ni. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, amal apakah yang utama? Ya Rasulullah, apakah amalan yang utama wahai Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, as-salah liwaqtiha, summa al-birrul walidain, summa al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah jawab, semayang di awal waktu, kemudian buat baik dengan kedua ibu bapa, yang ketiganya berjihad fi sabilillah. Itu dia Rasulullah maklum pada kita, cerita pada kita. Bila ditanya amalan apa yang paling baik, nombor satu kata Rasulullah, salat di awal waktu. Nombor dua kata Rasulullah, buat baik kepada kedua ibu bapa. Nombor tiga kepada Rasulullah, jihad fi sabilillah. Ada tak kita ketiga-tiga ciri tersebut?
Kalau kita ada di ketiga-tiga ciri ni, semayang di awal waktu. Bila kita dah semayang dah di awal waktu, selama-lama ni duk semayang awal waktu dah, maka kita lonjakkan sikit kualiti semayang kita, kualiti ibadat kita. Kita tunggu waktu pula. Nah, orang yang terbaik dalam amalan solat dia tunggu waktu. Bukan 1:30 Zuhur, satu suku Zuhur masuk, 1:10 dia standby. Ambil wudunya, baca doanya, pakai telekonya, istighfarnya. Kerana itu adalah di antara ciri-ciri atau usaha untuk mengkualitikan solat. Lepas tu baru dia dengar azan, habis dengar azan jawab azan, habis jawab azan barulah dia nak sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat baru sembahyang fardu. Tu baik. Kalau kita ada macam tu, kita adalah orang yang cukup bahagia dalam mendirikan solat. Orang yang paling bagus, ciri-ciri berusaha untuk mengkhusyukkan solat. Lepas tu kata Rasulullah, sembahyang awal waktu dah kita dah sedia buat, kita tunggu waktu pula. Lepas tu yang lagi baik lagi dia punya kawan dia ialah kita tunggu lepas sembahyang tu, tak gaduh nak kelang kabut, bangun. Kadang-kadang campak telekong tu, bukan lipat pun dah, cabut tu campak. Sekali nak sembahyang asar, gagal cari pula. Tu perangai hak lama. Kita kena buang yang tu. Tahun baru ni tunggu Ustaz. Tunggu ni maksudnya bukanlah tunggu macam mana. Dah lah baca Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacalah 3 kali. Lepas tu baca pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika kita ada masa banyak baca 10 kali, kalau masa sikit baca 5 kali, kalau tak ada masa 3 kali. Lepas tu kita membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Kalau bahasa banyak baca 7 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhil jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Baca itu satu. Lepas tu kita baca Fatihah, baca ayat kursi, kita istighfar, kita baca subhanallah, astaghfirullah, Allahu akbar, alhamdulillah 33 kali cukup. Cuba doa, baca doa. Banyak itulah dia kata tunggu selepas solat ni. Kalau yang tu pun tak boleh buat, mana dia kata pendek lagi lah. Habis-habis bagi salam tu, tak ada habis, tak ada lah, Rabbana atina lah. Jadi kalau kita ada perubahan dalam diri kita, kata Rasulullah, nak jadi orang yang baik, amalan yang baik, solat awal waktu. Nah, lepas tu buat baik pada ibu bapa, lepas tu jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ni tuan-tuan dan puan, bukan nak pergi perang. Perang tu satulah. Tapi perang yang paling besar sekali, yang paling bagus sekali, yang paling disukai oleh Allah sekali, perang dengan nafsu yang ada dalam diri tuan-tuan dan puan tu. Nak bangun awal subuh ni, nak bangun tak bangun, bunyi jam, nak bangun tak bangun, tengok waktu pula, dah pukul kunci jam betul dah pukul 5, tapi bila bunyi jam tengok pula waktu, takut jam tu bunyi salah, duk lawan lagi. Dia kata pukul 5, 5:30 lah, kita gelajak sikit lagi. Tu makna dia orang yang tak ada kekuatan untuk jihad. Perempuan kalah sedia, bukan sekali, bukan dua, bertahun-tahun duk kalah tu, bertahun-tahun. Tu jihad, lawan dalam diri kita. Aku tak boleh jadi macam ni. Duk kena tipu dengan jam ni, duk kena tipu dengan diri aku sendiri. Aku kunci jam, aku tengok jam, aku tutup jam. Nak kira ke mana tu? Jadi kita munafik pada diri kita sendiri. Jihad, bangun, lawan. Aku tak boleh buat macam ni, aku tak boleh dapat berkat Allah.
Bila aku buat nak jadi baik, kalau aku tak lawan, kalau aku tak usaha, itu dia panggil jihad dengan diri kita. Bukan payah pun, bukan nanti nak pergi perang di Israel dah. Jihad nak main mengaji ni. Orang nak main mengaji ni kena ada jihad, tuan-tuan dan puan. Kalau tak ada jihad, tak boleh main mengaji. Tak boleh buat kerja baik-baik, sebab yang ada dalam diri kita tu semuanya musuh kita. Dalam diri kita syaitan musuh kita, apalagi yang ada di sekeliling kita. Kalau suami kita pula tak membantu kita, lagilah. Anak pula tak membantu kita, lagilah. Jiran kita pun tak membantu kita, lagilah. Sahabat kita yang baik-baik pun tak ada. Maka kita kena kuat jihad kita 10 kali ganda. Nak main mengaji, dalam diri kita tulis habaq daripada Allah, ya Allah Tuhanku, kau berilah kekuatan pada aku ni, aku nak main mengaji. Kau buanglah segala halangan-halangan yang menghalang aku nak main mengaji ni, nak main kuliah duha ni. Kena ada perancangan, tanda, ada niat, ada usaha, ada doa. Nak main mengaji pun, sebab sesuatu yang baik ni memang banyak halangan dia. Sesuatu yang baik ni, tuan-tuan dan puan, jalan menuju syurga Allah, dia penuhi dengan pagar-pagar berduri. Pagar-pagar yang di sekeliling dia itu penuh dengan api, jalan ke syurga. Maka orang yang berjihad, orang yang mampu meredah segala pagar-pagar, halangan-halangan yang dibina oleh syaitan, yang dibina oleh api, untuk pergi ke sesuatu yang baik. Bukan senang nak datang tempat yang baik, bukan senang nak menuju ke syurga Allah. Maka jihad itu perlu kuat. Kita kena ada perancangan, kita kena ada kawan kita yang baik-baik tolong peringat. Kita minta sokongan suami kita minta sokongan kita. Ni hari Jumaat kuliah duha ni, kita tak boleh pergi mana, nak hantar anak tuition. Lepas hantar anak tuition, kita main mengaji. Lepas tu balik saya pukul 11 kita pergi ambil. Kita tak boleh buat kerja lain, sebab mengaji ni seminggu sekali je. Kita kena lawan, tuan-tuan perempuan, dengan diri kita. Kalau kawan kita kata jom kita pergi tengok orang nak beranak, tak payah lagi kita tengok anak dia. Tak usah pergi lagi, kecuali adik-beradik, anak pinak kita sakit mati relai, api lah. Itu kena jihad kuat, tuan-tuan dan perempuan. Jihad dalam diri kita kena lawan lagi dari segi aurat. Nak pakai tudung singkat ke, nak pakai tudung berlapis-lapis ke, nak pakai tudung berkepak-kepak ke, nak pakai tudung jarang ke, dia kena jihad. Dia kena tahu mana satu yang Allah suka ni. Kalau tanya manusia, semua manusia suka. Tanya hak Allah suka, itu nak jihad, tuan-tuan perempuan. Sebab tu dia kata yang paling baik amalan ni ialah berjihad fisabilillah. Jadi bila kita berjihad fisabilillah, kena ada stamina yang kuat, kena ada dalaman yang kuat, supaya kita ni dapat menggerakkan diri kita untuk buat sesuatu yang baik untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Jihad tu untuk diri kita dulu. Tu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farqat As-Sinji berkata, saya telah membaca di dalam kitab bahawa anak tidak boleh berbicara di muka orang tuanya kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh jalan di mukanya atau di kanan kirinya kecuali jika dipanggil. Maka ia harus menyambut dan harus berjalan di belakang keduanya, sebagaimana hamba sahaya di belakang majikannya. Ini pandangan satu pembaca, ulama lah. Dia baca dalam kitab, dia kata anak ni nak bercakap dengan mak dia, dengan ayah dia ni, kalau kita jadi anak ni, tak boleh nak berdepan, nak jegir biji mata, tuan-tuan perempuan, nak bercakap dengan suara yang tinggi depan muka ayah dia, depan muka mak dia, tak boleh. Dan kalau dia nak berjalan, dia jalan sama-sama dengan mak dia, dia nak potong mak ayah dia kena minta izin. Kalau mak dia masuk dalam rumah, mak dia duduk, dia kena tunduk. Itu hak anak terhadap ibu bapa ni. Kalau dia panggil kita Ahmad, dia kena lari-lari cepat-cepat segera pergi kat mak dia. Tu kata pembaca kitab ni. Dia kata macam dengan hamba dengan majikan. Hamba dengan majikan ni sentiasa duduk di belakang. Kalau majikan dia panggil, baru dia boleh duduk depan. Majikan dia kata mai kita berjalan sama-sama, baru boleh jalan sama-sama. Adakah kita mendidik, mengajar, menerap nilai-nilai pada keluarga kita, pada anak kita seumpama ini? Sekarang kita tengok anak-anak kita tak ada seperti mana amalan yang baik ni.
Adakah kita ajar anak kita tak ikut, atau kita ajar anak kita tak faham, atau kita ajar kita tak buat, atau kita tak mengajar langsung? Mana satu kita ni? Bila kita tengok anak-anak dia hormat mak bapak dia, dia pergi sekolah dia akan hormat cikgu dia, dia akan hormat kawan dia. Tapi kalau kita tengok anak-anak di sekolah hari ini tak hormat guru, tuan-tuan perempuan, maka di rumah dia tak hormat mak bapak dia. Nah, kalau dia panggil mak dia, "Mak, mai, mak, mai lah, awak buka pintu ni." Dia bunyi gitu. Ada anak kita bunyi gitu. Satu hari cuba kita ambil satu kertas, kita tanda pukul 7:05, kita tanda di kertas tu anak kita cakap kasar. Pukul 8:30 tanda, kalau hari Jumaat lah. Pukul 10 tanda, pukul 9:30 tanda. Kita tengok berapa kali dia cakap beras sampai macam tu. Saya ingat habis hujung kertas dia tanda ni. Nah, kita kata kat dia ni hari Jumaat ni kasut kena basuh. Muhammad, kasut kena basuh. Orang tahu lah ayat dia. Mak habaq kata aku, dia tak kata mak lah, aku kata suruh basuh kasut lah, ni dah pukul 10 dah, matahari pun tinggi, sekejap lagi kan tak kering kasut, hang kacau aku. Tu hak kita jawab, tu hak kita jawab. Lepas tu anak dia pula jawab, kotor pun tak apa tak ada siapa nak kata apa, esok ada yang satu. Tu anak jawab. Dua lagu tu lah dalam rumah 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Anak yang kita bela ni, kalau dia jadi besar esok dia jadi suami yang garang. Kalau anak perempuan dia jerkah, sentiasa jerkah anak-anak dia. Kenapa? Sebab dia mai daripada keturunan benih dia lagu tu. Sebab tu kita tanda dalam kertas tu. Tak cukup kertas nak tanda. Tuan-tuan perempuan. Jadi ustazah mengajar satu kaedah. Bagaimana kita nak mengajar diri kita dengan nak mendisiplin diri kita dengan kaedah tanda ni. Tuan-tuan tanda perempuan, tanda hak perempuan, perempuan tanda hak anak perempuan dalam masa seminggu. Mula hari Jumaat ni sampai seminggu. Lepas tu congok tengok siapa yang tinggi suara, mak dengan anak siapa banyak. Mak banyak, anak kurang jumlah dalam seminggu kan. Maka kita kenalah muhasabah. Tajak anak kita, Muhammad ni mai kita tengok carta mak buat ni. Carta apa pula? Orang cuti-cuti ni mak oi. Ni carta di rumah ni. Tunjuk tuan-tuan buat. Tengok mak catat siapa tinggi suara. Mak kah banyak, Muhammad kah banyak. Angkat gitu. Mai kita bilang. Mak ni dia ni hak mak. Muhammad baca hak mak, mak baca hak Muhammad. Ni nak buat macam mana ni Muhammad? Kita dua-dua ni sama. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan-pesan jangan menggunakan bahasa yang tinggi dalam semua urusan pendidikan, terutama suruh menyuruh, tegur menegur, nasihat menasihat, guna bahasa yang rendah. Sebab tu mak kalau dia ikut pesan Allah, dia adalah orang yang diberkati Allah. Dia adalah ibu yang boleh menganjurkan, mengeluarkan keberkatan dia itu kepada anak dia. Ibu yang berkat, anak akan berkat. Ibu yang berkat, anak yang berkat ada di belakang dia. Maka kita hari ini keberkatan kita ni tak keluar lagi, tak boleh dimanfaatkan lagi oleh anak-anak kerana perangai kita ni tak elok. Suara tinggi itu sepanjang-panjang masa tinggi. Nak suruh pun tinggi, nak habaq pun tinggi, nasihat pun tinggi, marah pun tinggi.
Maka kesan kepada ibu tu tak dapat dimanfaatkan oleh anak dari segi keberkatan. Maka hari ini perempuan, mari kita sama-sama tukar gaya kita mengasuh, kita mendidik anak kita. Kerana Rasulullah kata ibu yang berkat, ibu yang sentiasa mengikut contoh teladan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat macam tu, tulis macam tu. Tengok, kita pun ada kelemahan kita, anak pun ada kelemahan anak. Kelemahan anak mewarisi kelemahan kita. Sebab tu kita tak berjaya, tuan-tuan dan puan. Hari ini balik buat macam tu. Maka apabila minggu kedua, bulan ketiga, tuan-tuan puan, daripada 70 tadi dia akan kurang tinggal 50, dia akan kurang tinggal 20, dia akan kurang tinggal 10. Tak percaya, tuan-tuan balik pergi buat. Sebab dia melihat kelemahan dia ni, dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia akan ada kesan dia cukup cepat, cukup bagus. Maka itu adalah di antara kaedah-kaedah yang dibuat oleh pendidikan. Di barat pun dia tiru cara kita. Kita yang hak kita ni kita tak mau tiru cara kita. Maka kita kena balik kepada ajaran agama Allah, di mana Allah melarang, Rasulullah melarang kita menggunakan kebengisan kita dalam pendidikan, dalam mengasuh. Sebab tu dia kata sini, ibu bapa ni seharusnya mengajar anak untuk hormat. Anak hormat mak bapak. Anak bila mak duduk nak masuk depan, tunduk, panggil nada suara yang baik, ucap terima kasih pada mak. Anak sentiasa bersyukur pada mak, sentiasa pegang urut mak. Sentiasa kalau mak kita tua tanya dia, mak apa abang ni, rasa macam mana, ubat makan lagi, ubat kecil manis habis dah, ubat darah tinggi habis dah, tak makan lah hari ni, dah seminggu dah tak makan, rasa macam mana, tak apa, rasa tak ada masalah apa. Mak kita kena pergi juga ambil ubat, takutlah apa-apa berlaku kita tak tahu. Cakap baik-baik. Mak kita tak makan ubat, kita zakah dia, mak kita habaq ubat habis, kita marah kat dia, ni apa ni? Dia mak tu tak tahu nak letak di mana. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita masa didik dia dulu-dulu tak ada satu nada suara hak rendah, semua tinggi belakang. Maka dia jadi macam itulah. Jadi hari ni perempuan, kita ambil pengajaran Rasulullah. Kita kena hormat mak kita. Walaupun mak kita berdidik kita terbabas daripada cara Rasulullah, kita hanya balik kepada pendidikan Rasulullah, model Rasulullah. Nak pergi ke mana, nak masuk rumah, semuanya menggunakan nada suara yang baik, bahasa yang baik, hormat, duduk, berjalan dengan mak kita, sentiasa minta izin kalau kita nak pergi dulu. Itu anak yang baik. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, saya jumpa seorang anak baru ni masa ustazah pergi bertugas umrah tu. Seorang anak dia main dengan mak dia, main dengan mak belakang dia, dua orang anak dia. Bila dia nak pi, saya tengoklah masa dia nak pi Tanah Aim tu, dia main salam dengan mak dia. Dia nak pi Tanah Aim, dia salam dengan mak dia. Lepas tu bila dia duduk bilik lain, mak dia duduk bilik lain, duduk esok tu jumpa mak dia di tempat makan, dia salam dengan mak dia. Babak mak dia walaupun duduk bilik lain-lain. Saya ingat mak dia didik dia ni macam model Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada tanya dia duduk di Kulim tu buat kerja apa. Dia kata dia buat kerja jaga kantin sekolah. Tapi boleh bawa mak dia main umrah, berkat. Tuan-tuan perempuan. Nak pergi mana pun, telefon tanya habaq mak dia. Walaupun dia dah berkeluarga, anak pinak pun dah ramai. Kerana asuhan, didikan. Lepas tu saya tanya dia, ayah pergi mana? Ayah dia meninggal. Dia kata, saya dulu-dulu hidup susah ustazah. Ayah saya meninggal awal, mak saya banyak beradik. Jadi hidup kami ni susah. Dia ceritalah, saya tanya susah macam mana. Kami duduk rumah pun tumpang tanah buat menakan. Buat rumah dia kata
Susahlah ustazah kalau bocok lari kiri, bocok kanan lari kiri, bocok kiri lari kanan. Hidup ni, tidur ni dia punya lantai dia tu dengan dia kata dengan kulit bulu apa tu saya tak faham. Dia tidur dulu tu. Lepas tu disebabkan mak dia anak ramai, ayah dia meninggal, dia ni mak dia bagi pada orang, dia bagi pada tok guru di belah sik tu ada seorang tok guru, dia duduk dengan tok guru tu lah, mengaji pondok dengan tok guru tu lah. Lepas tu barulah dia cari pendapatan sendiri, dapatlah kerja kantin, belah mak dia, anak pinak dia. Jadi hidup dia sepanjang masa tu Sala ni baru senang sikit ustazah. Dia cerita kat saya. Jadi kehidupan dia tu tuan-tuan dan puan, semasa duduk ustazah bertugas tu, dia jaga mak dia ni ada agak beza dengan seorang lagi keluarga yang berpangkat, yang bawa mak dia, bawa mak mentua dia, bawa isteri dia. Tapi dia tak pernah jaga mak dia semua ikut orang lain. Nampak dua benda yang cukup jauh berbeza. Bila orang pergi di Hudaybiyah nak niat umrah, jadi mak dia ni anak dia tu tak main. Anak orang kerja hebat tu tak main. Anak tak main, siapa tak main. Jadi dia ikutlah kumpulan-kumpulan makcik-makcik lain ni. Jadi boleh ikut, boleh niat, tapi masa nak pergi tawaf sa'i tu dia jadi masalah lah. Orang semua doa-doa belakang. Maka dia bergantung pada orang lain. Sampai orang lain pun rasa, tanyalah pasal apa anak tak mau suruh anak suruh lah apalah, dia tak mau cakap, dia tak usah bercakap lah pasal tu. Dia kata Allah Maha Kaya tuan-tuan puan, bila kumpulan kami masuk nak pergi tawaf sa'i, anak dia dengan isteri dia tu selisih macam tu ya. Terjumpa jalan untuk pergi ke tawaf. Kenapa jadi macam tu? Itu kita kena fikir, kita kena tanya. Kenapa jadi macam tadi ni? Masya-Allah, tuan-tuan puan. Dua benda yang cukup berbeza. Jauh. Itu adalah kesan daripada pendidikan, kesan daripada kita jaga anak, kesan daripada bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Soal harta, soal darjah, tuan-tuan puan, soal apa jua status, itu tidak menjadi satu benda yang boleh menghasilkan sesuatu yang baik. Kita kata orang kaya mesti bela anak jadi bagus, tak. Orang miskin bela anak mesti jadi tak bagus, tak. Orang berpelajaran tinggi mesti didik anak jadi anak yang hebat-hebat, tak. Orang berpelajaran rendah bela anak jadi anak yang lekeh-lekeh, tak. Itu bukan satu pencaturan yang tepat, tetapi yang menjadi ketepatan, yang menghasilkan satu keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, apabila keluarga itu mengikut modul pendidikan yang telah digarapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam Al-Quran. Lihatlah surah Luqmanul Hakim, lihat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengamalkan budaya, mengamalkan suruhan, mengamalkan apa jua yang dilarang oleh Allah, kita ikut, kita buat apa yang disuruh, tuan-tuan, hasil dia bukan status, hasil dia ialah anak-anak yang penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana kita berpangkat, kita berduit, kita boleh bela anak jadi anak yang baik, tidak. Salah cara pemikiran tu, salah. Tapi yang tepatnya ialah apabila kita memperkenalkan Allah kepada anak kita, hasil dia ialah ketaatan. Itu yang penting dalam hidup kita. Sebab tu pembaca kitab ni dia memberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan bila kita sebagai anak ni hormat mak ayah, bukan hormat seperti hormat mak bapa dalam agama yang lain. Bangsa Cina, bangsa Yahudi, bangsa India, bangsa agama lain daripada Islam, mereka pun hormat mak bapak mereka. Tapi hormat mak bapak dalam agama Allah ni lain, tuan-tuan dan puan. Iaitu dalam agama Allah kita hormat mak kita kerana ada hukum dia, kerana Allah, kerana ada dosa, ada pahala. Kita hormat mak bapak kita kerana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita hormat mak bapak kita kerana kita takut mak kita kecil hati. Tak. Dalam agama Allah kita hormat mak bapak kita kerana ketaatan kepada Allah. Dalam agama lain kita hormat mak bapak kerana nak jaga hati mak bapak.
Islam lebih tinggi daripada itu, lebih jauh daripada situ. Sebab tu Islam kata nak lalu depan mak kita minta izin kiri kanan sambil berjalan pun kena minta izin. Kalau nak dahulu daripada mak, nak pergi ke mana-mana kena habaq. Walaupun mak kita buta, walaupun mak kita pekak, itu ketaatan, lambang kebesaran agama Allah terhadap ibu ayah. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Jadi kita sekarang muhasabah diri kita, ada aku ni buat macam dengan Rasulullah suruh. Sejauh manakah aku dengan mak aku? Aku taat sampai tengah mana? Berapa kali aku bercakap baik dengan mak aku? Berapa kali aku tinggi suara dengan mak aku? Itu kita kena muhasabah selalu. Sebab hidup ni Allah kata ridha Rabb, ridha walidain. Keredaan ibu bapa itu Allah mengambil kira untuk meredai kita. Jadi kita kena jaga baik-baik. Okey. Kita tengok lagi, cerita lagi tentang hormat ibu bapa ni. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW berkata, "Inna ummi kharifat 'indi wa ana ut'imuha biyadi wa asqiha wa uwaddi'uha wa ajmiluha ala 'atiqi fahal jazaituha?" Qala la wala wahidatun min mi'atin walakinnaka qad ahsanta wallahu yusibuka 'alal qalili katsira. Kata seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, ibuku kini mengigau di tempatku. Khurifat aindi wa ana itmuha." Dan dia kata, akulah yang beri makan minum dengan tanganku ni. Biadi, dialah suap makan, masak, makan, asuh dengan tangan aku sendiri ni. Dia kata juga mewudukannya wa uwaddi'uha, dan dia pun mengambil wuduk kat mak dia. Wa ahmiluha, dan mengangkatnya di atas bahuku. Ala atiqi, tanggung mak dia. Lepas tu dia tanya, "Fahal jazaituha?" Dia kata, tera aku buat tu, bagi makan, bagi minum, suap, makan, sapu, bedak, basuh, kencing, berak, basuh, ambil wudu, lepas tu tanggung, pergi jalan mana pun, bawa, naik nak wudu, tak siap tempat nak semayang, nak tidur, angkat, naik tekati. Lagu tu dia cerita ke Rasulullah, "Fahal jazaituha?" Adakah dia kata tera tu aku buat ni, kira aku ni dah balas jasa mak aku. Tera dia buat tu, adakah aku balas jasa mak aku dah? Terbalaskah jasa mak aku ni? Bagi makan, suap dengan tangan, nak makan apa pun habaq tanya, pi carilah nak muai kanji mesin buat bagi. Ya Allah, dia kata mandi, dukung, basuh berak, ambil wudu, angkat nak tekati, nak tidur bagi tidur. Dia kata tera tu buat tu, terbalaskah jasa mak bapak aku ni? Dia tanya Rasulullah SAW. Kita tengok apa Rasulullah kata. Qala Rasulullah SAW, la. Rasulullah kata belum. Wala wahidatun min min'atin. Dia kata satu jasa pun, 1% pun daripada jasa-jasa tu belum lagi, tak terbalas lagi. Tuan-tuan perempuan, walakinnaka qad ahsanta, tapi engkau telah berbuat baik. Wallahu yusibuka, dan Allah akan memberi pahala kepadamu yang besar. Alal qalilin kathira,
dan banyak terhadap amalanmu yang sedikit. Tengok Rasulullah jawab kata, belum. Tapi Rasulullah kata engkau dah jadi anak yang baik. Allah dah bagi banyak pahala dengan kerja yang sikit tu, baru sikit tuan-tuan dan puan, suap, makan, sapu, basuh kencing, basuh berak, dukung tuan-tuan dan puan, ambil wudu, ambil ubat mak dia, senyum mak dia, peluk mak dia, baru sikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi, kalau nak banding dengan kita, adakah kita buat semua tu dekat mak kita? Kalau mak kita main rumah kita, kadang-kadang perut kita busuk. Mak main pula dah hari Khamis ni, macam mana aku nak pergi tengok bola ni? Dia perut dia busuk, dia bunyi lah. Lagi kalau dia nak balik, kena bagi duit pula 100, tu teksi saja 30. Dia dah matus dalam perut dia. Tuan-tuan dan puan, lagi mak dia main dalam rumah dia, kot lah nak pergi sambut mak di pagar. Tuan-tuan perempuan, mak lah terkodek-kodek masuk dalam rumah. Jemput mak pun pergi buka pintu dia, masuk pergi buat kerja dia. Tak raih pun mak tu. Perempuan, mak tu tercangar-cangar sembang dengan cucu lah. Cocek sembang dengan cucu. Dia pergi duduk tangan lain tu, cakap sahabat kan dalam bilik kan. Kalau menantu bagus boleh tahan kira. Kalau menantu sama dengan dia, mak makan nasi dah ha? Makan dah kemarin. Ada nak sampai macam dengan hak kawan ni cerita pada Rasulullah ni? Ada anak kita berapa persen ada? Ni baru 1%. Tak sampai lagi. Rasulullah kata tak sampai 1% ni. Kita kena muhasabah balik. Kalau kita yang masih ada mak ayah, kalau kita masih ada mak mentua, ayah mertua, mak kita juga ayah mertua tu pun, tapi kita sebut ayah mertua dia rasa jauh, rasa bukan tanggungjawab kita. Tambah kalau kita bercerai dengan laki kita, laki kita bercerai dengan kita, mak mentua kita tu ghaib al-ghuyub, begitu je. Sakit pun tu orang habang kata mati, nak pi dengan tak pi sama banyak. Anak-anak kita kalau kita bela, kita tak pi habang lah, ni matuk mak bela baba, tak habang lah, pakai sembunyi ghaib ghuyub begitu lah. Tu nak kata anak apa kita ni? Nak masuk ke kawan ni tadi ni duk basuh berak, senyum, semua baik-baik tu, tanggung mak dia tu pun tak dapat 1% lagi. Tuan-tuan dan puan, kita ni tak ada persen lah. Cuba kita ukur kisah Nabi ni dengan diri kita, untuk kita lonjakkan diri kita sebagai anak yang soleh. Ini kita duk nampak mak kita ni beban kita, nampak mak tu susah kita, nampak mak tu ngacau kita, nampak mak ayah ni macam dengan ganggu keselesaan kita. Tu kita dah nampak sekarang lagu tu. Macam mana hidup kita nak berkat kalau mak bapak kita semuanya kita pandang macam tu. Tambah kalau mak bapak hak mati, ghaib ghuyub, tak nak ingat apa dah. Sedangkan kalau mak kita mati, kita boleh buat kebajikan selagi kita hidup, tuan-tuan dan puan, kerana kebajikan itu akan membela, akan menyelamat mak kita daripada azab Allah, akan mengangkat darjat mak kita di sisi Allah, kerana mak kita tinggal anak yang baik, bukan tinggal anak yang kaya, bukan tinggal anak yang berpelajaran tinggi, tetapi tinggal anak yang baik, anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah. Mak kita tu bahagia di syurga Allah. Mak kita ni menyebabkan kita baik ni, menjadikan dia tu terhindar daripada azab Allah. Sampai ibadat kita, sampai kebajikan kita kepada mak kita. Kita bila mak mati tak ada di mata kita, kita lupa terus makna dia hidup kita di dunia ni tak ada manfaat kepada mak bapak kita.
Oleh sebab itu tuan-tuan dan perempuan kita yang ada hari ini, yang masih ada ibu ayah, kita balik kepada peringatan kisah Rasulullah SAW. Kalau kita yang terbabas, kita memang ada perkara-perkara yang buruk pada mak bapak kita, cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang jadi mak hari ini, kita mesti didik anak kita untuk menghormati ibu bapa dengan ilmu-ilmu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu-ilmu bagaimana nak hormat mak bapa, ilmu adab dengan mak bapa, ilmu berkasih sayang dengan mak bapa, ilmu yang kata mak bapa ni bukan satu benda yang membebankan. Kita nak habaq Allah ni. Nak habaq Allah ni kepada anak kita. Sebab itu adalah kewajipan seorang ibu, mengajar keistimewaan ibu, mengajar karamah ibu kepada anak-anak supaya mereka tahu menghargai ibu, menghargai ayah. Jangan sampai macam Rasulullah cerita ni, kita nampak walaupun baik dia, tapi tak boleh bayar lagi 1% pun daripada jasa mak bapak, tak boleh lagi. Ustazah bagi satu kisah yang menarik, boleh buat pengajaran. Sahabat ustazah, pesyarah sama dengan ustazah juga, dia bela mak dia dengan ayah dia. Di kampung dia tu, dia ada 11 adik-beradik. Jadi adik-beradik dia tu duduk di kampung tu. Orang kampung biasanya adik-beradik duduk dekat tu je, keliling tu je, tak jauh-jauh mana. Dia bekerja, kakak dia tak kerja, 2-3 orang kakak tak kerja, adik abang pun ada yang kerja, dia tak kerja. Tapi semua tak mau ambil mak tu duduk dengan dia lah. Maka mak ni tak duduk dengan siapa-siapa. Dia pun buat satu rumah macam pondok lah, di dekat-dekat di kampung mereka tu. Mak ayah dia letak situ. Jadi disebabkan adik kakak dia ni tak larat lah nak kisah dengan mak dia ni. Mak dia ni lumpuh perempuan. Maka dia sebagai seorang laki-laki, seorang abang, dia lah jaga mak dia. Dia berapa tahun, saya ingat dah 5-6 tahun sebelum nak pergi ke kuliah, nak pergi ke sekolah. Dia bangun pukul 6 pagi, dia nanti siap mak dia dulu. Dia siap mak dia, bedak, tukar pampers apa semua. Dia letak lah, elok lah. Betul adik abang kak tu main lah tengok makan-makan ni, bab-bab mereka ni. Macam itulah sepanjang mak dia hidup, bila mak dia jatuh sakit ni. Tanggung mak dia, bawa mak dia. Kalau orang panggil makan kenduri, tanya mak dia. Walaupun mak dia tak boleh pergi, dia tanya mak dia, mak nak pergi tak kenduri rumah sekian-sekian ni. Tuan-tuan perempuan, dia melaksanakan apa yang kitab suruh setakat mana dia mampu lah. Saya tengok, saya tanya. Sampailah masa mak dia mati, jadi dia hilanglah satu khidmat. Dia kata hilanglah satu khidmat yang menyebabkan saya merasa satu kepuasan lah. Dia bela mak dia tu. Walaupun adik-adik yang lain tu tak berapa sangat nak peduli, tapi dia sebagai abang, dia sebagai anak, dia lah peduli mak dia. Bila mak dia tak ada, saya tanya dia apa perasaan dia. Dia kata hilang satu kepuasan bagaimana dia nak berbakti kepada mak dia. Walaupun tak dapat 1%, tapi dia berusaha setakat nak jadi anak yang baik. Tuan-tuan perempuan, tak apa, mak dia meninggal, tinggallah ayah dia. Apa dia buat kat ayah dia? Dalam masa 6 bulan, habis semua ayah dia pun dah orang kata selesa sikit perasaan. Dia tanya ayah dia, ayah nak kahwin ke? Kalau ayah nak kahwin, dia nak cari ganti mak ni. Ayah dia kata nak kahwin, maka dia lah cari mak dia. Dia cari ganti, dia cari orang pondok pergi kahwin dengan mak dia, kahwin dengan ayah dia. Kahwinlah. Tuan-tuan perempuan tengok usaha seorang anak yang soleh, walaupun tak boleh terbalas jasa ibu ayah. Dia hebat kat ustazah. Kata mula tu dia suruh ustazah cari sat nak bagi ke ayah seorang. Kalau ada yang mau, saya pun cari, tak ada orang mau pun. Lama-lama saya dengar dia kata dah dapat dah orang pondok. Kahwinlah, duduklah, eloklah. Tuan-tuan dan puan, duduk dalam masa tak sampai setahun, ayah dia meninggal. Maka tinggallah mak dia, mak tiri dia lah. Saya tanya dia, mak tu nak balik ke mana? Tak apa ustazah, duduklah. Saya suruh dia duduklah di rumah tu, duduklah di situ.
Sebab dia mak kita juga duduk situ. Saya dah tunjuk baiknya seorang pensyarah ni. Baik duduk situ. Duduk situ dia pula bagi makan apa semua ni, mak dia ni. Setengah orang bila pak mati dia nak halau. Itu panggil huduh kita ni. Bila mak dia mati, pak dia mati, ada mak tiri duduk cari, duduk kata macam-macam. Ni rumah yang kecil comel ni, dia ada lah akal dia pun. Tak, dia suruh duduk situ. Dia kata apa kat mak dia? Mak duduklah di sini. Lagi mana mak nak pergi mana, mak habaq lah nak pergi ke mana. Kami boleh hantar, boleh mak nak apa, mak habaq lah, mak duduklah di sini. Kalau mak nak kahwin pun mak habaq. Tu. Tuan-tuan perempuan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia duduk situ dalam 2 tahun, mak tiri dia ni kahwin. Kahwin lah di situ, dia tanya pula. Mak kahwin ni, mak nak duduk sini pun tak apa, mak nak pergi duduk di mana pun tak apa. Tu dia tuan-tuan dan perempuan. Maha suci Allah bagi hati yang suci, ikhlas. Sampai macam tu. Tu bukan cerita zaman Nabi, cerita zaman sekarang. Ada anak yang jadi permata sampai macam tu. Tuan-tuan, perempuan, bolehkah kita nak jadi macam tu? Boleh, dengan syarat kita kena mengaji, kita kena ada ilmu, kita kena berkawan dengan orang-orang berilmu, kita kena penuhi dada-dada ilmu. Tuan-tuan perempuan, insya-Allah syaitan akan kalah. Yang timbul adalah iman kita. Dia boleh urus segala apa yang berlaku sekeliling dia, insya-Allah. Tapi kalau kita tak mengaji, kita tak kawan dengan orang mengaji, kita tak mai tempat-tempat mengaji, tuan-tuan dan perempuan, kita sentiasa dikalahkan dengan syaitan. Saya bagi contoh yang kedua. Orang yang dikalahkan dengan syaitan. Tempat saya dekat dengan rumah saya juga. Dia orang kaya. Bapa dia mati, tinggal duit dalam ASB dekat saya ingat dekat 500,000 apa. Orang kaya. Harta ni banyak. Dia tinggal anak dia 7 orang. Ibu pertama mati, dia kahwin dengan ibu yang kedua, dapat lagi anak 2 orang, jadi 9 lah anak dia. Sebelum dia nak meninggal tu, masa ustazah duduk di situ, rumah papa dia yang buruk lah. Lepas tu bila dia sakit, baru dia buat rumah baru. Dia buat rumah baru, lepas tu dia buat lagi satu rumah untuk anak dia, anak perempuan dia. Lepas tu dia buat rumah dia. Dalam kampung tu ada 3 buah rumah. Tuan-tuan perempuan, dah duduk di rumah baru tu kerana sakit belah elok, saya ingat dalam 5-6 tahun adalah. Meninggal lah si ayah ni. Meninggal si ayah ni, tuan-tuan dan perempuan, anak dia semua ambil kalkulator semua duduk. Ibu dia ni, mak tiri ni, ayah dia beli sebuah rumah tempat lain. Jadi bila mati, depa halau mak depa tiri ni suruh pergi duduk di rumah yang ayah depa beli tu. Tak pergi duduk rumah ni. Duit faraid apa semua saya tak pasti, dia kata bagi. Sampai hari ni kenapa hidup ibu tu menderita. Satu masa dia, anak-anak dia ni yang hebat-hebat kerja ni pergi rumah ustazah tu, bincang macam mana nak mak dia ni nak pergi keluar. Perempuan, saya tuan-tuan dan puan rasa gerun. Main nak halau mak nak pergi keluar daripada rumah tu dengan 2 orang adik tiri mereka tu. Lepas tu saya sengak, saya dengar pasal apa nak pergi keluar. Sebab dia kata ada rumah di sana. Rumah dia ayah beli dah sebuah suruh duduk sana. Ni kami nak sewa. Sedangkan anak-anak semua ada rumah, ada semua. Lepas tu saya tanya, ada surat yang kata ayah suruh pergi duduk di sana? Surat tak ada lah ustazah. Ayah kata betul lah. Tak ada lah surat. Anak tiri 2 orang ni mana dia harta dia pun. Hak tu jugalah dia kata. Saya kata apa tuan-tuan dan puan? Ayat saya tak tahu nak kata ayat lu benar. Takut salah. Saya kata macam inilah. Yang ada lah ni adalah ibu kita, bukan orang lain. Mak kita, mak dunia, mak akhirat.
Walaupun hati kita tak suka, walaupun hati kita meluat, walaupun hati kita hari-hari marah dia, tapi dari segi hukum dia tetap mak kita. Miskinkah dia, perangai tak elokkah dia, dia mak kita. Mak kita ni dalam hukum Allah dia duduk di depan. Kita kena jaga dia. Bila ayah kita tak ada, kita wali dia, kita waris dia, maka kita kena bagi tempat pada dia. Kita jangan cakap dia, jangan halau dia, jangan marah dia, jangan maki dia, jangan cakap dia, jangan cerita buruk dia ke orang. Jangan kita menyakitkan hati dia, berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak hidup di dunia ni bukan lama mana, semua pakat-pakat menumpang je dunia ni. Tak boleh halau dia, tak boleh suruh dia keluar, sorat pun tak ada. Tuan-tuan puan-puan, saya panggil pula mak dia. Apa masalah, apa berlaku? Kenapa tak mau pergi duduk rumah yang Tu Haji bagi dulu? Dia kata, ustazah, saya tak pindah pergi sana sebab saya sewa rumah saya tu sebulan RM300. RM300 itulah saya nak belanja anak saya sekolah, 2 orang sekolah menengah. Nak beli beras, nak beli belacan, nak beli garam, RM300 itulah. Motor rosak, motor tak ada, anak nak pergi sekolah geret tak ada, cikgu panggilan mak pi, nak pi dengan apa, saya motor tak boleh bawa, apa tak boleh bawa, teksi nak bayar, duit pun tak ada. RM300 itulah saya makan sehari RM10, 3 beranak ustazah. Kalau saya pindah pergi rumah tu, saya nak ambil duit mana pula? Habaq dah dekat anak-anak lain, habaq, tapi mereka benci kat saya, mereka suruh saya keluar. Tu dia tuan-tuan dan puan. Saya nak cerita kat tuan-tuan dan puan yang ada hari ini ni. Kenapa kita boleh sanggup buat macam tu? Karena kita tidak baca hadis Rasulullah, karena kita tak main mengaji, kita tak mencari apa Rasulullah suruh, kita tak tahu darjat mak kita walaupun mak tiri, mak kita walaupun mak angkat, mak kita walaupun mak menakan, mak kita walaupun mak sesuai mak kita. Kita sama sekali tak boleh hina mak kita. Kita tak pernah tengok sirah Rasulullah, kita tak merasai kasih sayang, kita tak rasa bahawa mak tu ada tanggungjawab aku, kita tak rasa macam tu. Kerana apa? Kerana kita dipenuhi dengan syaitan, kerana hati kita dipenuhi dengan hasad, kerana hati kita dipenuhi dengan tamak. Tuan-tuan membuat sebab tu kita boleh halau mak kita sendiri. Hidup pun tak bahagia mana tuan-tuan dan puan. Saya pesan pada perempuan, saya pesan pada diri saya yang berstatus ibu ni, bukan boleh jual seduit dua duit. Tuan-tuan perempuan, mak main menangis depan rumah orang, mak main minta sedekah rumah orang, nak raya baru ni korban. Ustazah, tak ada apa nak makan, tak ada apa nak beli, tak ada apa, tak ada duit. Anak kaya-kaya keliling rumah tu bukan jauh-jauh, duk kutu je. Tuan-tuan perempuan, itulah habuan seorang ibu kalau kita ada anak yang tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Habuan seorang ibu di akhir-akhir usianya masih lagi dalam keadaan keresahan, masalah dengan anak-anak, masalah tempat nak duduk, masalah nak makan, masalah nak bela anak. Jadi kalau kita ikut kepada perintah Allah, kita tak ada benda tu semua. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, ada soalan nak tanya? Kalau ada kertas kan nak bagi, boleh. Ustazah bagi lalu. Kadang-kadang bila Ustazah cakap seorang ni perempuan, ada yang nak tanya. Ada, kalau ada tak jauh nak mai, tulis dalam kertas. Mai kat Ustazah. Okay. Jadi kita doa banyak-banyak dalam semayang. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, Rabbana hablana min azwajina, suami aku atau isteri aku, wa zurriyatina, anak-anak aku, qurrata a'yun, anak-anak zuriat keturunan aku yang boleh menyejukkan mata aku,
menyejukkan hati aku, melapangkan dada aku, melegakan fikiran aku. Tuan-tuan dan puan, supaya kita hidup ni boleh buat ibadat dengan tenang. Kalau dah cerita macam tadi ni perempuan, nak sembahyang apa, nak tahajud apa, tuan-tuan perempuan, hati tak tenang, resah gelisah. Dengar orang bunyi suara derai, sini masuk bilik ayak dah, nak kencing dah, takut orang serang rumah dia. Tuan-tuan perempuan, qurrata ayun, anak cucu yang menyejukkan mata. Sampai kita mati, anak cucu menjadi manfaat pada kita. Sampai kita mati, sedekah jariah anak cucu dapat mendinding kita daripada api neraka. Sampai kita mati, tuan-tuan dan perempuan, qurrata ayun. Qurrata ayun ni tuan-tuan dan perempuan, makna dia menyejukkan mata ni termasuklah bila anak kita, cucu kita mai kat kita, salam dengan kita, tunduk dekat kita tu, dia kata menyejukkan mata, bercakap baik-baik dengan kita. Habaq nak pergi mana, apa cerita di luar sana, anak kita nak kahwin, anak kita nak masuk sambung belajar, anak kita nak mahal tahfiz, anak kita kena tangkap, anak kita tak payah periksa, kita habaq dekat mak kita, dia panggil qurrata ayun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah mereka anak cucu aku ni pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Maka kita baca doa banyak-banyak supaya Allah angkat anak cucu kita tu menjadi para anbiya, para ulama yang sentiasa mendamaikan jiwa kita, hidup sampailah kita mati. Tuan-tuan perempuan, tidaklah sampai macam Ustazah cerita tadi, nak halau ibu ayah dunia sekarang. Cakap, tak pernah cakap baik-baik dengan ibu ayah, walaupun ibu ayah kita buat salah. Walaupun ibu ayah kita tu buat salah, macam cerita tadi, dia memang ada dia salah dia buat. Di antaranya yang saya nampak, dia tak berapa mesra dengan anak-anak dia, sebab mungkin personality dia jenis pendiam. Yang keduanya, masa suami dia dah meninggal, dia duduk dalam rumah tu, dia pergi menikah. Jadi anak cucu dia tu marah dekat dia, anak menantu dia tu marah. Dia menikah, lepas tu nikah dia siam, orang main serang menyerang, cerai. Jadi adalah benda-benda yang salah dia buat, tapi dengan salah tu kita tak boleh lagi. Tak boleh lagi nak hina mak kita tu, tak boleh. Tuan-tuan dan puan, jadi apa yang berlaku tu jadikan pengajaran yang besar dalam kehidupan kita. Jangan sampai macam tu. Kita ni, kalau kita ada di saat ini, kita duk main mengaji ni, kita ada menyakitkan hati mak kita, mak mentua kita, kita balik istighfar, kita minta maaf, tuan-tuan perempuan, supaya hidup kita ni diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Okey, kita terus sikit lagi. Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada neneknya, berkata, tertulis di dalam hikmah, terkutuk orang yang mengutuk ayahnya, terkutuk orang yang mengutuk ibunya, terkutuk siapa yang merintangi agama Allah, terkutuk siapa yang menyesatkan orang buta dari jalanan, terkutuk siapa yang menyebut nama selain Allah, terkutuk siapa yang merosak tanda-tanda di jalan bumi ini atau batas-batas tanah. Di antara perkara yang disebut terkutuk ni ialah orang yang mengutuk ayahnya. Tuan-tuan faham, orang yang mengutuk ayahnya, jelas ayat dia, tak payah Ustazah hurai. Orang yang mengutuk ayahnya termasuk orang yang mengutuk ayah mertua dia. Terkutuk orang yang mengutuk ibunya. Allah terkutuk ni mana Allah melaknat orang yang mengutuk ibu dia, orang yang hina ibu dia, orang yang hina ayah dia, ibu atau ayah mertua dia. Dia bercakap kasar, dia tak bercakap dengan mak mentua dia, dia tak hormat mak mentua dia, dia tak layan mak mentua dia. Dia sakit, mak mentua tu dia mati pun tak pergi tengok. Kerana kemarahan dia, Allah melaknat orang yang seumpama ini. Bukan Allah merahmati, bukan Allah memberkati. Maka andainya kita hari ini ada melakukan seperti ini, memaki ayah, memaki ibu, memaki hamun ayah ibu mertua, segeralah bertaubat dan bermohon maaf.
Karena tidak ada keberkatan hidup di dunia tanpa kita berbaik-baik dengan menghormati, bersilaturahim, berhati suci dengan ibu ayah. Tak ada guna tuan-tuan dan puan. Tak ada nilai di sisi Allah. Hebat macam mana apapun status kita, kalau kita mengutuk mak kita, kita hina mak ayah kita, kita tak peduli mak ayah kita, kita tak pergi tengok mak ayah kita kerana mak ayah kita ada menegur kita, tak payahlah kita nak bangga dengan apa yang kita ada, kerana Allah tak pernah bangga dengan kita. Itu jelas diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan. Baik, mari kita tengok soalan tuan-tuan dan puan. Adakah seorang yang berbangsa adakah seorang, saya tak boleh baca tadi, menyuruh menghabiskan pelajaran di peringkat U dikira paksaan, kerana pada pendapat ibu bapa ilmu pelajaran sangat berguna untuk kehidupan di masa hadapan, tak kira apa pekerjaan yang dia dapat kelak asalkan halal. Adakah seorang yang saya fahamlah, dia nak tanya, dia suruh anak dia mengaji sampai habis di peringkat U, dikira paksaan, kerana pada pendapat ibu bapa ilmu pelajaran sangat berguna untuk kehidupan. Betul. Di masa hadapan tak kiralah apa pekerjaan yang dapat, betul, asalkan halal. Betul. Tapi soalan dia saya tak boleh baca apakah apa tu. Nak apa? Apakah apa? Oh, adakah dikira paksaan suruh mengaji pergi habis? Dia tak mau mengaji, dia nak pergi menikah. Baik, soalan ni biasa tuan-tuan dan puan. Mak bapak ni, dia memang nak anak dia mengaji sampai peringkat habis lah, sampai peringkat universiti lah. Kita memang merancang begitu, tapi perancangan Allah ni lebih hebat. Kalau anak kita mampu menghabiskan pelajaran, alhamdulillah. Ada anak yang tak mau mengaji, dia habis SPA, habis diploma, dia nak kerja. Ada juga anak begitu. Pada ustazah, kalau anak kita tak mau mengaji, tak mau sambung sampai peringkat universiti lah, pertama sekali kita panggil dia sembang dulu. Kalau mak dah habis diploma, mak suruh terus buat ijazah, sebab kita ni masih fresh kan, otak kita masih segar. Lepas tu kita tak ada banyak tanggungjawab lain. Lepas tu yang ketiga, beasiswa pun PTPTN pun mudah nak dapat. Lepas tu kita kena kira juga, bila kita habis kerja nanti, lebih habis belajar nanti, kita ada juga jaminan masa depan kita. Kita bincang dulu dengan anak kita tak mau mengaji ni. Mak rasa macam itulah. Lah ni peluang mengaji cukup mudah, cukup banyak lah peluang mengaji. Apa juga bidang dapat CJ sikit-sikit dapat, tak ada A pun boleh sambung belajar. Ni abang ni ada diploma ni, boleh lagi, boleh. Lagipun orang lelaki-lelaki esok dia nak jadi ketua rumah, dia kena ada ekonomi kukuh. Bincang supaya dia boleh faham anak tu. Lepas tu dia kata, dia jawab kat kita, mak ngaji ni mak oi, masa kerja pun boleh. Dia jawab kat kita, masa kita kerja dah pun kita boleh ngaji. Lah ni mengaji waktu mana pun boleh, tak ada masalah mak oi. Man tak mau pirah, mana nak buat kerja.
Kita tambah sikit lagi, kalau kita mengaji sampai ke peringkat universiti, banyak lagi ilmu-ilmu yang kita boleh kuasai dalam bidang yang sama ni. Bolehlah mengaji, ilmu ada duit ke? Dia tanya gitu. Duit tu takat nak bagi sebelum PTPTN tu bolehlah mak cari. Tapi nak mengaji ni kenalah man sendiri. Mak boleh tolong kat belakang. Esok dah kerja, esok banyak lagi tanggungjawab dengan nak mengaji ni. Beza orang mengaji sambil kerja dengan orang mengaji yang fresh ni. Takat tu je kita boleh kata. Setakat tu dulu. Kalau dia tak apa, dia kata dia nak fikir asal dulu mak lagu mana tu mana abang lain. Okey. Bagi masa. Kalau dia tak mau juga, tak payah. Kita bagi lalu lah. Dia tak mau mengaji, dia nak kerja. Asal kerja tu halal, A1. Kerja tu boleh semayang, A1. Kerja tu kena mak bapak, A1. Lepas tu dia nak menikah dengan cara yang baik, A1. Bagi dia menikah. Dia akan hiduplah dengan ilmu yang dia ada, iman yang kita bekalkan pada dia. Dia bukan satu paksaan. Mak memang kewajipan dia suruh mengaji. Tapi cara kita nak suruh dia mengaji itulah yang kena ada kemahiran untuk berbincang, bersoal jawab, mencari keputusan, tengok yang mana baik, tengok yang mana rugi, tang mana minat anak kita, ada dia semangat, dia rajin kena mengaji, dia malas kena mengaji, tapi dia memang semua tak mau, kita bagi laluan pilihan dia. Itu yang terbaik pada kita, supaya tidak ada permusuhan di antara ibu dan anak, di antara ayah dan anak. Karena anak-anak ni dia mempunyai kompetensi, kekuatan diri dia sendiri. Tuan-tuan, kita tak pernah paksa setakat tu ya. Saya bagi satu contoh. Ada seorang sebuah keluarga. Dia ni keluarga dia dua-dua mak pak dia ni pencen. Ibu dia pencen kerana dia kebot sakit. Ayah dia pencen lah. Pencen cukup lah. Asalnya tentera ayah, lepas tu kerja dengan Majlis Bandaraya, pencen. Tapi hidup anak seorang pun tak habis sekolah lagi. Pendapatan sikit. Anak Allah Ta'ala bagi mengaji pandai-pandai. Seorang daripada anak dia tu mengaji sampai UATM. Budak dapat beasiswa sukan, budak bola. Masa nak mengaji, nak sebelum dapat beasiswa tu, duit tak ada lah. Kita lah tolong kutip derma lah, bagi bantuan. Ada satu masa tu nak perlu 3,000 nak beli alat apa tu, dia ambil bahagian engineering. Kita cari, kami kelas mengaji ni cari bantuan bagi. Bila dah bagi tuan-tuan dan puan, semua beasiswa ada, semua ada, anak tak mau mengaji. Pasal apa anak tak mau mengaji? Tanya ustazah, tanya pasal apa tak mau mengaji. Dia kata payah masalah ayah dia tak ada duit dan sebagainya. Rupanya tidak. Dia telah bercinta. Dia telah bercinta dengan orang tak mengaji. Tuan-tuan perempuan yang rahmat Allah sekalian, sedih mak dia, sedih ayah dia. Mak dia suku nyawa, dah lah sakit, anak di universiti, orang bagi bantuan, dapat elok, sampai satu masa dia tak mau mengaji. Dia balik cuti semester tak pergi dah, tak mengaji. Ayah dia sedih, mak dia sedih, tak tahu nak habaq lah ustazah, sedih sangatlah. Anak tak mau mengaji, suruh mengaji tak mau, bagi duit pun cari duit pun tak mau mengaji, tak mau mengaji. Saya kata tak apa, tak payah mengaji. Kita merancang, yang perancangan Allah lebih hebat, mungkin ada hikmah dia, terus mengaji. Bila tak mengaji, cinta dengan orang tak mengaji. Tuan-tuan perempuan, yang sonoknya tu, yang sedihnya lagi, sonok sedih. Hak perempuan tu punya lah tuan-tuan perempuan, maki hamun mak dia ni. Mai benih mana-mana ni. Orang perempuan berkawan dengan orang lelaki, hak perempuan tu mai maki hamun mak bapak ni, hak lelaki ni bukan menikah apa lagi. Jadi benih pula, mak pak dah lah sakit, susah pula mai orang dah maki hamun pula. Macam boleh bunuh diri kalau tak ada iman. Jadi kita nak buat macam mana tu, kita nasihat anak dia lah. Hak perempuan tu kita tak boleh nasihat, main mana-mana tu, tak ada agama, tak ada ilmu, main tu keliling orang ni. Habis duit anak dia ni dalam bank, bagi kat perempuan tu. Duit dapat hadiah bola, dapat hadiah apa ni, habis tak ada apa.
Tuhan Maha Kaya, tuan-tuan puan, ujian demi ujian demi ujian berlaku pada dia. Dah berhenti tak pergi universiti, sorat sampai kena pergi jawab di universiti tu. Mak pak nak pergi tak ada duit. Allah Rabbi, banyak susahnya. Lepas tu dalam masa yang sama, doa lah. Masa Ustazah nak pergi umrah, dia suruh berdoa ke anak dia supaya anak dia tu tutup hati daripada berkawan dengan perempuan yang main duk jahat, main duk maki tentang perempuan. Dia berdoa, semua orang berdoa, baca Yasin buat tolong kita ni tentang perempuan dengan izin Allah. Anak dia tu jadi tak mau dah dekat perempuan tu. Anak dia ni dapat kerja SPM lah, dah universiti tu tak habis, kerja SPM, buat kerja lah ni, pandai main bola sikit, orang ambil lah, buat kerja. Jadi lah ni duduklah dengan mak dia, tak ada lah huru-hara yang kata anak tadi ni. Jadi nak buat macam mana, dah anak tak mau mengaji, kita nak suruh mengaji, nak buat macam mana. Jadi lagu tu pula duduk di rumah, balik duduk di rumah, dapat kerja, pergi kerja, Allah bagi juga kerja walaupun dalam keadaan yang orang kata mengaji tak habis, dapat kerja SPM, pergilah kerja lah ni, main bola pandai sikit, orang ambil lah bola, duit elok. Lepas tu lah ni tuan-tuan, dia buat PJJ pula. Hari tu duk mengaji dia elok, berhenti, tak mau lah kerja, buat PJJ pula. Itu kelarai cerita warna-warna kehidupan bela anak tuan-tuan dan puan. Bukan soal paksa mengaji tuan-tuan dan puan, soalnya ibu ayah mesti memberi penerangan yang baik kepada anak-anak untuk teruskan pengajian. Soal mau, soal tak mau, soal anak mengaji tu dia punya, dia tak mau, sudah. Yang ada pada kita apa dia? Doa banyak-banyak. Sebab mulut ayah, mulut ibu ni tak pernah Allah hampakan. Tak pernah Allah menghampakan doa daripada seorang ibu, doa daripada seorang ayah. Tambah lagi ibu yang dizalimi, ibu yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, angkat tangan banyak-banyak. Kita bukan ada orang lain boleh tolong kita. Kita bukan ada siapa boleh bagi kerja ke anak kita. Kita bukan ada siapa yang boleh bagi duit kepada kita, kecuali kita ada Allah Rabbi. Kita doa pada Allah, minta pada Allah, kerana dia yang tempat yang selayaknya tuan-tuan perempuan untuk kita mohon pertolongan. Okey, kita ambil satu lagi hadis tuan-tuan dan puan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akbar zambi ay yasubba ar-rajulu walidayhi. Qila kaifa yasubbu walidayhi? Qala yasubba aba ar-rajuli fayasubba abahu wa yasubbu ummuhu fayasubba ummuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbar zamb, sebesar-besar dosa, sesungguhnya sebesar-besar dosa. Apa dia sebesar-besar dosa? Ay yasubbar rajulu walidayhi, memaki ayah ibu. Nauzubillah, memaki ayah ibu. Qila, ketika ditanya lagi, kaifa yasubba walidayhi, macam mana yang dikatakan maki ibu ayah ni? Dia tanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Rasulullah, yasubba abar rajuli, dia kata maki ibu ayah ni, dia kata fayasubba abahu, dan dia balas pula. Bila maki dia balas pula. Wa yasubbu ummuhu, dimaki ayahnya. Orang yang maki ayah kita tu, kita balas pula maki ayah dia pula, kita lawan balas maki. Dia kata fayasubba ummuhu, atau memaki ibunya, maka dibalas dimaki ibunya. Dia nak habaq sini, macam mana dikatakan maki ibu ayah tu? Bangsa Pak Hang. Pak Hang pun bangsa celaka juga. Dia lawan balas maki mak pak.
kita berkelahi dengan laki kita lu tu lah, kata setengah-setengah orang berkelahi. Hang ni mah bangsa keturunan hang penyamun. Oh, kalau aku bangsa keturunan penyamun, hang apa tu? Bangsa keturunan apa? Pelak. Dia maki. Hang ni mai daripada mak hang anak haram dajil. Kalau mak aku anak haram dajil, hang pun perangai macam aku, orang kata hang mai daripada mak hang anak haram jadah. Tu makna dia maki, memaki. Hang maki pak hang, aku maki pak aku. Dia tak maki kat pak dia, tapi dia maki pak orang. Dia maki pak orang macam dia maki pak dia lah. Dia maki mak orang macam dia maki mak dia lah. Kata Rasulullah, inna min akbariz zambi, itu adalah sebesar-besar dosa. Ada perempuan kita telajak ke, kita tersilap ke, kita tak sengaja geram, kita tak pernah duk fikir kerana meluat kita tu keluar macam-macam. Kalau seandainya ada istighfar banyak-banyak, minta ampun pada Allah, minta ampun pada mak bapak. Kalau mak bapak kita tu dah mati dah, mintalah ampun pada Allah. Perempuan buatlah kebajikan banyak-banyak atas nama dia. Contohnya Ustazah Maulud Nabi ni, saya nak buat kenuri sikit lah. Beda hadiah pada mak mentua saya dulu, saya duk maki dia. Itu satu cara. Tuan-tuan perempuan, macam dengan Ustazah, esok ni Ustazah nak pergi ke melawat 9 wali ulama pondok-pondok di Surabaya. Ustazah, saya nak bersedekah sikit lah di pondok-pondok tu. Ustazah ambil lah wapi, saya hadiah juga kepada mak saya, mak tiri saya, atau mak menakan saya dulu. Saya berebut tanah dengan dia. Saya jumpa promosi, saya buat kenak kat dia. Saya minta ampun banyak-banyak, saya buat kebajikan atas nama dia. Itu satu cara. Tuan-tuan perempuan, boleh buat kebajikan atas nama mereka, sebab kita dah tersalah, kita tersilap, kita jahil dulu-dulu ni, kita tak mengaji, kita geram, kita orang buat kat kita pun naik angin balas ke orang tu balik. Jadi la ni barulah sedap, la ni barulah rasa bersalah sangat, la ni berasa banyak sangat dosa-dosa ustazah saya ni. Maka cara yang terbaik dia, kita buat baiklah kat dia. Cara mana Allah nak bagi dekat kita, Allah, innallaha ghafurur rahim, Allah tidak pernah mensia-siakan permohonan hambanya yang memang sentiasa buat baik, ngaku salah, minta maaf, menyesal atas perbuatan tu. Kerana itu adalah di antara cara yang ditunjuk oleh ulama kita, yang ditunjuk oleh sahabat Nabi, yang ditunjuk oleh Rasulullah. Kerana tuan-tuan perempuan, kalau kita baca bab neraka ni, kita pun takut dengar. Jadi di antara Nabi pesan pada kita ni, tuan-tuan perempuan, dia pesan kepada hadis yang saya baca tadi. Rasulullah pesan, dia kata orang perempuan ni banyak masuk neraka. Masa dia tengok dalam Isra Mi'raj, kerana apa? Kalau orang tanya lagi, kerana apa masuk neraka, salah apa? Banyak orang perempuan. Di antaranya tidak ada ketaatan kepada para suami. Kita ni banyak tak taat pada suami kita, sebab tu kita banyak di dalam neraka Allah. Maka kata Rasulullah SAW, di antara perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada dosa kekal ke dalam neraka, Allah boleh ampun dosa kita, kita banyak beristighfar, kita banyak bersedekah, kita banyak, orang kata, melakukan kebajikan. Kalaulah ada di kalangan orang mengaji depan ustazah ni, pelajar
terbabas daripada jalan Allah, tak tahu, jahil, marah, ikut syaitan, bercakap lebih kurang dengan mak bapak kita. Mak bapak dah mati, tuan-tuan perempuan, dengan mak saudara, dengan mak angkat, dengan mak susuan, kita cakap lebih kurang. Kita buat baik ke dia. Itu cara yang terbaik. Nah, insya-Allah mudah-mudahan Allah terima kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah angkat darjat kita, dan insyaAllah Allah letakkan kita di jannah bersama dengan ibu ayah kita, bersama dengan ibu mertua kita yang mana dulu kita pernah mencerca mereka, mengutuk mereka, insyaAllah. Tapi sekarang kita dah jadi baik, tuan-tuan dan puan. Jadi hari ini saya rasa setakat itu dulu kuliah pengajian kita tutup dengan doa supaya kita ni diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخل الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين الله يا رحمن الله يا رحيم الله ya Jabbar. Kami berhimpun di pagi yang mulia ya Rahman, di majlis yang mulia ya Rahim, memohon keampunan terhadap kami ya Allah, dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Rahman. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang selayaknya mengampun dosa-dosa kami ya Rahim. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim, Allahu ya Wadud, Allahu ya Jabbar. Kami bermohon padamu ya Allah agar Engkau jadikanlah kami ya Rahman anak-anak yang salihah kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Kami bermohon padamu ya Rahim agar Engkau ampuni dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dosa-dosa kedua ibu ayah mertua kami, dosa-dosa para suami kami ya Allah, dosa-dosa anak-anak kami ya Rahman. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang selayaknya mengampuni dosa-dosa kami ya Rahim. Allahu ya Karim, Allahu ya Halim, Allahu ya Jabbar. Kami bermohon ya Allah ya Rahman, Engkau ampuni dosa-dosa kami sebagai ibu ya Allah yang gagal mendidik anak-anak kami mentaatimu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, sesungguhnya ya Allah kami lalai daripada perintah-Mu. Kami ya Rahman tidak mampu mendidik anak-anak kami untuk taat padamu, memperkenalkan akhlak yang baik terhadap anak-anak kami ya Allah. Kami ya Rahman, ibu-ibu yang gagal ya Allah, ampunilah kami ya Rahim. Engkau tabahkanlah hati kami ya Allah untuk terus mendidik anak-anak kami ya Rahim, walaupun usia kami ya Allah terlalu lewat ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim, Allahu ya Ghafur.
kami bersimpuh menadah tangan padamu agar engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sebagai istri ya Rahman yang gagal menjadi istri yang salihah, yang sentiasa melanggar perintahmu ya Allah, namun kami ya Rahman mengadu padamu agar engkau angkatkanlah darjat kami di sisimu ya Allah, bersama dengan para istri Nabi-Mu ya Rahman, walaupun kami tidak sehebat mereka ya Rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah ya Rahim, Engkau jadikanlah kami orang-orang yang beruntung ya Rahman di sisimu. Engkau jadikanlah kami orang-orang yang cinta kepada majlis ilmu-Mu. Engkau jadikan kami ya Allah orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang mencintaimu ya Rahman. Engkau jadikanlah kami hati-hati yang sentiasa cinta kepada ajaran-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hanyalah padamu ya Allah tempat kami merayu, hanyalah padamu ya Allah tempat kami mengadu, hanyalah padamu ya Allah tempat kami akan kembali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah tuan-tuan perempuan, pada bulan depan kita akan sambut majlis Maulid Rasul. Jadi bagi perempuan yang ingin membuat persembahan sajak ke, cerpen ke, perkisahan tentang Rasulullah, kita alu-alukan penyertaan tersebut, kerana majlis pada hari tersebut kita tak baca kitab kita ni, kita penuh dengan aktiviti qasidah, marhaban, berzanji dan juga persembahan-persembahan sajak oleh kita sendiri. Jadi tuan-tuan perempuan yang nak buat persembahan tu bolehlah bersedia, dan nanti pagi tu perempuan baik habaq kat ustazah. Ustazah, saya nak sajak. Ustazah, saya nak pantun. Ustazah, saya nak bersyair. Ustazah, saya tak mau kata apa. Aku suka. Tuan-tuan, jadi kita kena bersedia lebih awal, dan mungkin kita balik habaq kat suami kita tu, kata hari Jumaat bulan depan ni, tuan-tuan perempuan, kami ni balik lewat sikit, sebab kami ada program Maulid Rasul. Dah habaq lah lagi ikut dia tanya-tanya, ngaji sampai balik pukul 12 ni pasal ajaran sesat ke? Betul. Lepas tu yang kedua, tuan-tuan perempuan, bulan depan ustazah ada program sukarelawan ke Aceh bulan depan, minggu yang ketiga tu. Jadi bagi puan-puan yang teringin nak bagi sumbangan sukarelawan tersebut, membawalah sumbangan tersebut. Nanti pada hari Jumaat bulan depan, ustazah letak tung tu berbambu. Ustazah akan pergi ke sukarelawan Aceh, jumpa anak yatim, cuci rumah, jumpa orang-orang yang sebatang kara, yang tak ada waris, pergi pondok-pondok tempat mereka. Jadi perempuan nak pergi, dahlah perempuan tak larat, eloklah perempuan bagi sumbangan setakat mana yang perempuan nak bagi, untuk kita sampaikan kepada program-program dalam program anak yatim sukarelawan di Aceh tu. Yang ketiganya ialah esok ustazah akan pergi ke menjejaki program ekspedisi menjejaki ulama di Surabaya. Pondok-pondok, 9 pondok ustazah akan pergi untuk bawa doa-doa kita lah. Mudah-mudahan kita dapat juga terziarah ulama-ulama. Moga-moga anak kita juga Tuhan masukkan, kelompokkan dalam golongan ulama. Kalau tuan-tuan nak kirim sumbangan ke pondok-pondok tersebut, boleh tuan-tuan bagi kat ustazah. Ustazah akan sampaikan di 9 pondok yang ustazah akan bersama dengan kumpulan
grup pengajian Ustazah lah ke Surabaya. Jadi itulah di antara aktiviti kelas-kelas pengajian kita di bawah pimpinan Ustazah yang kita boleh sharing, kita boleh kongsi kalau tuan-tuan perempuan ingin berkongsi. Jadi setakat itu dulu, ma'azabatin, insyaAllah kita jumpa lagi bulan depan dengan program. InsyaAllah saya kita sembang. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan yang nak serta ke Aceh tu boleh. Cuma tuan-tuan perempuan kena, abang tak usah salah, tiket kita kena beli segera. Sebab tiket ni ada yang kalau lewat-lewat dia mahal sikit. Setakat ni yang paling mahal tiket RM281.44 Asia. Dia punya ground dia di sana, belanja dia 700 je. Sebab kita pergi dengan pelajar-pelajar IPG kampus Darul Aman. Jadi kita ambil harga pelajar. Itu saja. Kalau nak bersama Ustazah boleh, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi setakat itu dulu, ma'azabatin, kita jadilah sebagai seorang sahabat yang baik kepada sahabat kita, kerana apabila kita pandang wajahnya, dia membawa kita untuk mengingati Allah. Kalau dia bercakap mengingatkan kita kepada azab Allah, tuan-tuan dan puan-puan, maka carilah kawan yang baik, carilah sahabat yang baik, kerana dia boleh membawa kita ke syurga Allah insya-Allah. Setakat itu dulu, ma'azabatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.